Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air membangkitkan kegusarannya berikutan tindakan kerajaan memasukkan penyertaan Singapura dalam kaji selidik pengurusan sumber air di Johor kerana langkah itu berisiko mendedahkan isu keselamatan negara kepada pihak luar. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa pembabitan Singapura dalam kaji selidik itu melampaui had kerana sumber air adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Katanya, saya melihat ada keperluan untuk pihak Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sama ada dalam bentuk maklumat atau perbincangan untuk mendedahkan isu perjanjian air dengan Singapura sebab ia makan masa 100 tahun dan beri kesan besar kepada negara. Ada dua perkara. Pertama, membabitkan perjanjian dan keduanya dalam kenyataan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia mencadangkan Singapura dibabitkan sama dalam kaji selidik pengurusan sumber air di Johor. Saya fikir ini sudah melebihi had walhal sumber air bidang kuasa negeri. Jika didedahkan kaji selidik, ia isu keselamatan negara kita. Sepatutnya pihak luar tidak dilibatkan dalam kajian pengurusan sumber air di setiap negeri sebab ia membabitkan keselamatan negara. Sementara itu, menjawab persoalan dibangkitkan Tuan Ibrahim, Nik Nazmi berkata, pembabitan Singapura dalam kaji selidik untuk melihat keupayaan membesarkan sungai dan kapasiti pengeluaran air di Johor tidak menggadaikan kepentingan negara. Bahkan beliau berpandangan tiada masalah dengan perjanjian terbabit kerana matlamatnya untuk melihat apakah penyelesaian terbaik antara kedua-dua belah pihak. Katanya, saya pun ada dalam lawatan atau pemukiman pemimpin Malaysia Singapura baru-baru ini. Dalam soal air, sebenarnya sebelum ini kita pun ada perbincangan dibuat pada akhir 2019 atau awal 2020, iaitu status terakhir mengenai perkara itu. Maka kita berasaskan penting sebab perjanjian itu, kita rasa tidak ada masalah dengan beberapa aspek perjanjian berkenaan. Kita nak lihat semua perjanjian dan melihat apa solusi terbaik. Ia bukan mudah sebab membabitkan dua pihak. Sebelah pihak, air mentah itu dijual pada harga murah. Pada masa sama, Johor juga ada ambil air yang diproses dari Singapura. Kalau ikut perjanjian asal, ada had. Jika lebih dijual pada harga lebih tinggi lagi. Tetapi sekarang ada tolak ansur yang mana Johor dibenar ambil pada jumlah lebih tetapi pada kadar yang murah. Dalam keadaan itu, sebab itulah kita juga melihat Johor juga mempunyai keperluan air yang sangat tinggi. Maka perlu untuk kita mencari satu penyelesaian menyeluruh mengenai perkara ini. Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda bersedia dihukum pada pemilihan parti itu bulan depan. Susulan kenyataan timbalannya, Razak Rizwan, berhubung kegagalan mereka menguasai naratif politik pengundi muda. Hasbi berkata perwakilan sayap boleh menilai gerak kerja dan prestasinya sepanjang memegang jawatan itu pada Oktober 2021 menggantikan Syazli Munir Muhammad Isnin yang meninggal dunia. Katanya, jika gagal sudah pasti saya akan kalah teruk atau mendapat tempat tercorok pada pemilihan. Saya tidak akan melarikan diri atau elak dari dihukum dalam pemilihan. Sebagai pemimpin, jangan takut ditolak atau dihukum jika benar kita gagal atau tidak menunjukkan prestasi baik. Pada 27 Oktober lalu, Razak mengumumkan tidak akan bertanding pemilihan sayap itu kerana bertanggungjawab di atas kegagalan mereka menarik pengundi muda Melayu dan mencadangkan pimpinannya digantikan muka baru. Beliau berkata pandangan itu berdasarkan kegagalan Pemuda Amanah menguasai naratif politik dalam kalangan anak muda yang majoritinya menyokong Perikatan Nasional pada PRU15 dan PRN Ogos lalu. Mengulas kenyataan orang nombor duanya itu, Hasbi mengakui sayap berkenaan mempunyai kelemahan namun menyifatkan kesimpulan mereka gagal secara mutlak adalah terlalu remeh. Katanya, semua maklum bahawa undi Melayu dikuasai Pakatan Harapan dan Barisan Nasional merosot manakala peningkatan dilihat pada PN. Begitu juga undi anak Melayu. Namun tegasnya Pemuda Amanah juga mempunyai kejayaan seperti penyatuan dan perpaduan selepas terjejas teruk akibat tindakan lompat parti bekas Ketua Hasnul Zakaria Abdul Munaim. Hasnul menjadi Ketua Pemuda Amanah pada pemilihan 2019 bagi menggantikan Sani Hamzah yang tidak mempertahankan jawatan. Hasnul keluar parti susulan pembentukan kerajaan PN dan BN di Perak pada Mac 2020. Selain Hasbi yang akan mempertahankan jawatan ketua bagi kira-kira 70,000 ahli sayap, dua individu lain menyatakan minat untuk bersaing iaitu Adun Batu Tiga, Daniel Ar-Rashid Harun Aminah Rashid dan Esko Pemuda Azhar Rahman.